أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ahmad Suhaji bin Muhammad. Surah Al-Baqarah juzuk kedua ayat 196 hingga 204 berkisarkan berkaitan dengan haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ayat 196. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Jika kamu terkepung di halang musuh, maka berikanlah hadiah binatang yang disembelih mana yang mudah. Janganlah kamu mencukur kepalamu sehingga telah sampai hadiah itu ke tempatnya. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sakit kepalanya, hendaklah ia memberi fidyah dengan berpuasa atau bersedekah atau menyembelih kambing. Apabila telah aman sentosa, maka barang siapa yang hendak bersenang-senang dengan umrah sampai ke masa haji, berikanlah hadiah mana yang mudah. Barang siapa tidak mendapat binatang yang disembelih, hendaklah berpuasa 3 hari dalam haji dan 7 hari jika kamu telah pulang. Semuanya itu 10 hari cukup. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Al-Masjidil Haram. Takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah amat sangat siksanya. Huraiannya, tunaikanlah ibadat haji dan umrah dengan sempurna rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunat-sunatnya dengan menggunakan perbelanjaan yang halal. Mempunyai tujuan semata-mata haji atau umrah sahaja, bukan kerana berniaga atau lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan yang maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah berucap di hadapan kami, hai manusia, Allah telah mewajibkan kamu haji, maka hendaklah kamu tunaikan. Orang bertanya, adakah diwajibkan tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah berdiam diri sehingga 3 kali orang itu bertanya, lalu jawab, baginda, sekiranya aku katakan ya, nescaya menjadi wajib, sedang kamu tidak sanggup. Dari hadis ini jelas bahawa haji menjadi kewajipan sekali seumur hidup. Akan umrah demikian juga, hukumnya wajib sekali seumur hidup. Ini mengikut pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jika orang yang mengerjakan haji itu terkepung oleh musuh atau terhalang oleh bahaya, hendaklah ia menanggalkan pakaian ihramnya, tahalul, disertakan dengan mencukur atau menggunting rambut selepas menyembelih, sekurang-kurangnya seekor kambing, sederhananya seekor lembu dan sebaik-baiknya seekor unta. Binatang tersebut hendaklah disembelih di tempat ia terkepung dengan memberikannya kepada orang-orang miskin. Ini mengikut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sakit kepalanya, maksudnya janganlah kamu mencukur kepalamu di dalam keadaan ihram, melainkan jika terpaksa atau mustahak sangat bercukur dan disertai dengan membayar fidyah dam. Fidyahnya boleh dibagi di antara 3 perkara. Pertama, puasa 3 hari. Kedua, sedekah dengan memberi makan 3 kantang, 5 kilo 85 gram beras kepada yang 6 orang miskin. Ketiga, menyembelih, sebaiknya seekor unta, sederhana seekor lembu atau sekurang-kurang seekor kambing. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj.
Apabila telah aman sentosa, maka barang siapa yang hendak tamatuk bersenang-senang dengan umrah sampai ke masa haji. Berbagai-bagai pendapat para mufassirin di dalam mentakwilkan ayat ini. Apabila telah aman ditakwilkan telah aman dari kepungan atau sembuh dari sakit atau aman dari ketakutan. Barang siapa melepaskan ihramnya dahulu disebabkan mengerjakan umrah, ini dinamakan tamatuk, bersenang-senang kerana mengerjakan umrah itu dalam bulan haji, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Maka berikanlah hadiah mana-mana yang mudah, yakni dengan menyembelih kambing yang disedekahkan kepada para miskin di Mekah. Jika tidak mendapatnya, tidak mampu membeli kambing, puasalah 3 hari pada masa mengerjakan haji. Waktunya disunatkan pada hari ke-6, 7 dan 8 Zulhijjah sesudah niat ihram haji. Kemudian 7 hari lagi berpuasa untuk mencukupkan 10 hari bila sampai di negerinya. Ya, demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Al-Masjidil Haram. Yakni negerinya lebih dari 2 marhalah jauhnya dari Al-Masjidil Haram. 2 marhalah kira-kira 56 batu atas 90 kilometer. Di akhir ayat Allah menyeru supaya takut kepadanya dengan mengikut perintahnya, meninggalkan tegahannya di dalam mengerjakan haji dan lain-lain. Kerana sesiapa yang menyalahi dan mencuai-cuaikan perintahnya akan disediakan siksa yang amat sangat. Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat 197. Haji itu pada beberapa bulan yang termaklum. Barang siapa mengerjakan haji, fardu haji, tiada dibenarkan bersetubuh dengan isterinya, tidak boleh berbuat maksiat dan tidak boleh pula bertengkar-tengkar pada waktu haji. Apa jua pun kebajikan yang kamu buat, nescaya Allah mengetahuinya. Berbekallah kamu sesungguhnya sebaik-baik pembekalan ialah takwa. Takutilah azabku hai orang-orang yang berakal. Perayanya, waktu mengerjakan haji itu ialah pada 3 bulan yang termaklum, iaitu Syawal, Zulkaidah dan 10 malam yang pertama dari bulan Zulhijjah. Maka sesiapa yang mengerjakan haji sama ada haji wajib atau sunat, hendaklah meniatkannya disertakan dengan berpakaian ihram pada masa yang telah disebutkan. Kerana tidak sah niat jika tidak pada masanya. Orang-orang yang sedang mengerjakan haji itu dilarang mengerjakan perkara-perkara yang berikut. Pertama, dilarang mencampuri isterinya sebelum tahlul awal, kerana yang demikian itu akan merosakkan hajinya. Orang yang berbuat demikian akan dikenakan denda kafarah, iaitu menyembelih seekor unta dan mesti meneruskan pekerjaan hajinya, kemudian mengqadha hajinya pada tahun hadapan. Kedua, dilarang berbuat maksiat, fusuqa. Berbuat maksiat dalam ayat ini diartikan segala perbuatan yang terkeluar dari mentaati Allah. Juga diartikan perkara-perkara yang diharamkan pada masa berpakaian ihram, seperti membunuh buruan darat yang tidak buas, mengerat kuku dan mencabut bulu atau rambut. Atau juga diartikan mengejek-ngejek orang dengan gelaran yang tidak baik. Dari Abu Hurairah katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin walad hu ummuh. Barang siapa mengerjakan haji, tiadalah ia bersetubuh dan tidak berbuat maksiat, kembalilah ia bersih dari dosa sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Ketiga, dilarang bertengkar, berjidal atau mendebat yang menyebabkan kemarahan antara seorang dengan yang lain. Perkara fusuk dan jidal dalam ayat ini adalah ditegah di dalam sebarang masa, tetapi itu sangat besar larangannya jika dilakukan pada mengerjakan haji, kerana sangat buruknya dan tidak layak. Ayat yang berbunyi, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Apa jua pun kebajikan yang kamu buat, nescaya Allah mengetahui. Maksudnya, tiada satu pun amal kebajikan manusia yang terlindung melainkan Allah mengetahuinya. Yakni semuanya ada pahala. Maka gantikanlah larangannya dengan mengerjakan suruhannya. Gantikanlah menyetubuhi isteri dengan bertutur kata yang baik kepadanya. Gantilah perbuatan maksiat dengan kebaktian dan takwa. Begitulah pula pentengkaran dan perdebatan hendaklah diganti dengan persefahaman dan pergaulan yang baik. Kerana sesungguhnya dalam melaksanakan ibadat haji itu banyak terdapat godaan-godaan besar dan cubaan-cubaan yang datang dengan tidak disangka-sangka sesuai dengan nilainya sebagai suatu ibadat yang besar yang memerlukan tenaga rohani dan jasmani. Begitu pula harta dan masa. Jika rosak hajinya, alangkah besar ruginya, kerana semua tadi akan menjadi sia-sia.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik pembekalan ialah takwa. Takutlah azabku, hai orang-orang yang berakal. Ayat ini pada mulanya ditujukan kepada orang-orang negeri Yaman yang keluar mengambil haji dengan tidak membawa bekal kecuali perkataan kami tawakal saja atau kami mengambil haji ke rumah Tuhan kami mustahil dia tidak memberi kami makan. Maka sesampainya di Mekah mereka meminta-minta kepada orang. Boleh jadi pekerti mereka demikian itu menyebabkan mereka berani pula untuk mengambil dan merampas hak milik orang. Maka Allah turunkan ayat ini yang menyuruh tiap-tiap seorang untuk bersedia dengan pembekalan di mana sahaja berlayar di dunia ini. Supaya tidak terlantar hidupnya disebabkan kurang makan, kurang pakaian dan berbelanja sehingga tidak pula memberatkan dan menyusahkan orang lain. Juga dapat diartikan bahawa pelayaran menuju ke akhirat pula pun perlu kepada pembekalan yang dinamakan pembekalan akhirat, iaitu berupa ketaatan, kebaktian dan takwa kepada Allah. Pembekalan ini adalah lebih penting dari yang lainnya. Pembekalan dunia ini hanya boleh menyampaikan kepada kepuasan nafsu dan kehendak syahwat belaka. Sedang pembekalan akhirat akan menyampaikan kepada kenikmatan yang kekal dan kelazatan yang abadi di akhirat. Allah telah memberi ingat kepada orang-orang berakal yang tahu akan hakikat sesuatu perkara, hendaklah takut kepada siksanya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ayat 198, tiadalah berdosa kamu mencari kurnia rezeki yang Tuhanmu apabila kamu bertolak kembali dari padang Arafah, maka hendaklah mengingati Allah dengan bacaan-bacaan dan doa-doa pada bukit Al-Masyaril Haram. Sebutlah, ingatlah akan Allah sebagaimana kamu telah ditunjukinya. Sesungguhnya kamu telah sesat sebelum ditunjukinya. Huraiannya, Allah tidak melarang untuk menjalankan perniagaan dalam musim haji. Orang-orang jahilah dulu pada musim haji pergi ke Ukas, Mijinnah dan Zulmajad, 3 buah pasar tempat perniagaan berkaitan dengan kota Mekah. Biasanya selama 20 hari mereka di Ukas, iaitu pada bulan Zulkaidah, kemudian berpindah ke Zulmajad selama 18 hari, 10 hari pada bulan Zulkaidah dan 8 hari pada bulan Zulhijjah. Kemudian mereka keluar pada hari Tarwiyah, iaitu pada 8 Zulhijjah ke padang Arafah untuk memulakan hajinya. Pada zaman Islam, ramai orang yang enggan menjalankan perniagaan sebagaimana kebiasaan mereka yang lama. Malah ada setengah orang yang kerja yang mengambil upah untuk sara hidupnya telah digelarkan oleh kawan-kawannya bahawa hajinya tidak sah. Setelah orang itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang benar tidaknya tuduhan itu, maka Rasulullah diam seketika lalu turunlah ayat ini. Setengah ulama berkata perniagaan ini jika dilakukan sehingga mengurangkan pekerja hajinya adalah tidak dibenarkan, tetapi sekiranya tidak mengurangkan adalah dibenarkan, harus hukumnya. Namun demikian lebih utama hendaklah ibadat haji itu dipisahkan dari kerja lainnya, kerana demikian adalah afdal dan lebih sempurna. فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Apabila kamu bertolak kembali daripada padang Arafah, maka hendaklah mengingati Allah pada bukit Al-Masyaril Haram. Nama Arafah sekumpulan dari nama-nama tempat, hari dan perkenalan. Mengikut Al-Duha, setelah Nabi Adam dan Siti Hawa AS terkeluar dari syurga, keduanya telah dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam diturunkan di India dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Keduanya saling mencari, akhirnya berjumpa di sebuah padang, lalu mengenali antara satu dengan yang lain. Semenjak itulah tempat tersebut digelarkan padang Arafah. Hari itu pun digelarkan hari Arafah. Dan peristiwa perkenalan itu pun digelarkan peristiwa Arafah, lalu menjadi satu tradisi dan amalan zaman berzaman hingga ke zaman kedatangan Islam yang dijadikan pula rukun Islam kelima. Di sanalah seluruh kaum muslimin dari pelosok dunia ini menghantarkan perwakilan untuk berhimpun dan berkenal-kenalan di samping menyahut menunaikan surat Nabi Ibrahim AS untuk mengerjakan haji. Arafah adalah tempat wukuf, tempat semua jemaah haji berhenti. Waktunya dari tergelincir matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar shadiq pada malam hari raya Korban. Wukuf itu menjadi salah satu rukun haji. Siapa yang luput dari masanya tidak sah hajinya. Setelah wukuf pada masa tersebut, walaupun hanya sebentar,
bolehlah beredar untuk menyempurnakan pekerjaan haji yang lain. Dan bila sampai di Masyaril Haram Muzdalifah, serulah Allah dengan berdoa talbiyah, tasbih dan puji-pujian untuknya. Sebutlah Allah dengan mentauhidkannya dan mengagung-agungkannya sebagaimana kamu telah ditunjukinya dengan hidayatnya, kerana kamu sudah pun sesat sebelum ditunjukinya. Summa afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayat 199, kemudian ia bertolaklah kamu sebagaimana orang-orang yang telah bertolak dan minta ampunlah kepada Allah, kerana Allah itu pengampun lagi penyayang. Huraiannya, bila selesai wukuf di Arafah dan bermalam menginap di Muzdalifah, bertolaklah kamu ke Mina sebelum terbit matahari pada hari raya korban untuk melempar jumrah Aqabah dan menyembelih korban sebagaimana telah bertolak orang-orang dahulu seperti Nabi Ibrahim dan orang-orang Arab, kecuali sekumpulan orang-orang yang sengaja menyalahinya. Dan mintalah ampun kepada Allah di atas kesalahan yang telah kamu lakukan, kerana Allah pengampun lagi penyayang. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha haka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat 200, maka apabila telah kamu tunaikan ibadat haji, sebutkanlah akan Allah seperti kamu menyebut memperingati akan bapamu, atau lebih-lebih lagi yang lagi menyebutkannya. Ada di antara manusia yang berkata, benar ya Tuhan kami, kurniakanlah kami di dunia, tetapi di akhirat tidak pula mereka mendapat bahagia. Huraiannya, jika selesai kamu mengerjakan hajimu yang ini sesuai melempar jamrah tembok atau tukar lemparkan dengan batu kerikil, dah sudah menyembelih korban, kemudian tinggal di Mina, hendaklah kamu mengingati Allah dengan puji-pujian untuknya dan membesarkan atau mengagung-agungkannya, iaitu dengan bacaan-bacaan takbir selepas sembahyang fardu. Disunatkan takbir itu dari mula terbit fajar hari ke-9 hingga terbenam matahari hari ke-13 bulan Zulhijjah. Mengingati Allah yang sedemikian itu hendaknya dilakukan sebagai seorang anak yang mengingati dan mengenal jasa ayahnya. Sebab turunnya ayat tersebut, fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Sebutlah akan Allah seperti kamu menyebut memperingati akan bapamu, atau lebih-lebih lagi menyebutnya. Adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, katanya orang-orang Arab dahulu manakala telah selesai daripada mengerjakan haji dan selepas hari tasyrik, mereka berhimpun di Mina. Masing-masing menyebut kelebihan-kelebihan orang tuanya tentang sifat-sifat yang pemaaf, semangat yang tinggi, suka memelihara perhubungan silaturahim dan lain-lain, dengan dilagu-lagukan, digurindakan, dipantunkan dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk menunjuk kemasyhuran nenek moyang mereka di khalayak ramai. Kemudian manakala Allah telah menggunakan mereka dengan nikmat beragama Islam, mereka disuruh supaya mengingati kebesaran Tuhan pada masa tersebut, bukannya mengingati kebesaran nenek moyang mereka. Kemudian ayat tadi diteruskan, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada di antara manusia yang berkata, berdoa ya Tuhan kami, kurniakanlah kami di dunia. Maksudnya orang-orang musyrikin dahulu yang ceritakan tadi, pada waktu mengerjakan haji, ada yang telah memohon, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami unta, kambing dan lembu, serta hamba saya atau jariah yang banyak, iaitu kurnia kenikmatan dunia semata-mata. Pada akhir ayat Allah menyatakan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi di akhirat tidak pula mereka mendapat bahagian. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ayat 201, dan ada di antara manusia yang berkata, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami di atas dunia kebajikan, nikmat, dan di kampung akhirat kebajikan syurga, dan peliharakanlah kami dari siksa neraka. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa orang-orang mukmin itulah yang memohon kurnia mengenai kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Dapat dipahamkan pula di sini bahawa Allah telah menyatakan adanya dua kumpulan manusia. Pertama, orang yang memohon kurnia untuk kepentingan dunia semata-mata. Mereka itulah kumpulan orang-orang kafir yang tidak percaya adanya hari ba'ats. Namun demikian Tuhan
diperkenankan juga permohonannya disebabkan adanya kesungguhan dan usaha mereka. Tetapi tidaklah mendapat apa-apa bahagian di akhirat. Kedua, orang-orang yang memohon kurnia untuk dua kepentingan yang sama, iaitu kepentingan di dunia dan kepentingan di akhirat, mereka itulah kumpulan orang-orang yang mukmin dan Tuhan akan perkenankan juga selagi diusahakan dan dicari dengan bersungguh-sungguh hati, bukan berdoa semata-mata. Para mufassir mentakwilkan fid dunya hasanah, kebajikan dalam dunia, dan ayat ini dengan berbagai bentuk, di antaranya adalah kesihatan, keamanan, kecukupan, petunjuk yang baik, kemenangan di dalam peperangan dan keturunan anak yang soleh atau isteri solehah yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atus solihah. Dunia ini adalah alat perhiasan dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah perempuan yang solehah. Ada juga bentuk kebajikan di dunia ini ditakwilkan dengan ilmu pengetahuan, ibadat, rezeki yang halal, amal yang soleh dan sebagainya. Sedang kebajikan di kampung akhirat pula ditakwilkan dengan syurga, keampunan pahala dan lain-lainnya. Nabi SAW kerap kali di dalam doanya menyebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini juga dibaca oleh baginda pada waktu tawaf di Kaabah. Setiap melintasi antara penjuru Kaabah yang bernama Rukun Yamani dengan penjuru tempat terletaknya Hajarul Aswad. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ayat 202, mereka itulah yang telah mendapat bahagian balasan dari amal yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat pengiraannya. Huraiannya, Allah telah menyatakan dua kumpulan mukmin dan orang kafir yang berdoa semuanya akan mendapat bahagian balasan dari jenis amalan yang mereka usahakan. Allah sangat cepat pengiraan hisab. Dalam ayat ini maksudkan memberi balasan kepada hamba-Nya, kerana ketika Tuhan melakukan pengiraan hisabnya ke atas hamba-Nya, dijalankannya dengan cepat sangat. Berapa banyak amalannya, bagaimana cara amalannya, kemudian apakah pula cahaya dan siksanya, dengan tidak menggunakan juru pengiraan. Semuanya dikiranya dengan sekelip mata, padahal sangat banyak makhluk yang akan dikiranya. Dengan sebanyak itu pula macam dan ragam matlamatnya. Waskurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ayat 203, sebutlah Allah pada beberapa hari sahaja yang tertentu. Barang siapa bersegera beredar di dalam 2 hari, tiadalah ia berdosa, dan barang siapa yang terlambat, tiadalah pula ia berdosa. Kemudian itu bagi orang yang takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kamu kelak dihimpunkan kepadanya. Huraiannya, Allah menyuruh orang-orang mengerjakan haji supaya menyebut-nyebutnya pada tiap-tiap selepas sembahyang fardu dan juga ketika melempar 3 jamrah. Jamrah ula, Jamrah Wusta dan Aqabah. Masing-masing dilempar dengan menggunakan 7 biji batu kerikil. Adalah diriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca takbir pada tiap-tiap kali melempar sebiji batu. Zikrullah atau menyebut-nyebut nama Allah itu hanyalah pada 3 hari tasyrik saja, 11, 12, 13 Zulhijjah. Berbagai-bagai ahli takwil mentakwilkan tentang bagaimana lafaz menyeru-menyeru Allah dan tentang masanya di dalam ayat ini. Pada umumnya mereka sependapat iaitu dengan bacaan takbir dan dibaca pada tiap-tiap lepas sembahyang fardu. Mengikut Asy-Syafi'i radhiyallahu, kebiasaan takbir itu dimulakan dari terbitnya fajar shadiq pada hari Arafah hingga terbenam matahari tasyrik. Ini bagi orang yang tidak mengerjakan haji, tetapi bagi orang yang mengerjakan haji hendaklah memulakan takbir itu selepas zuhur hari ke-10 bulan Zulhijjah hingga terbenam matahari di akhir hari tasyrik. Kemudian Allah menyebutkan pula, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Barang siapa bersegera beredar di dalam 2 hari, tiadalah ia berdosa, dan barang siapa yang terlambat, tiadalah ia berdosa. Maksudnya orang yang hendak beredar ke Mekah setelah duduk di Mina selama 2 hari tasyrik 11-12 Zulhijjah, bolehlah ia beredar dengan syarat tidak
kemalaman terlambat sampai matahari terbit masuk ke malam 13. Ini dinamakan nafar awal. Jika sampai ke malaman, wajiblah ia menunggu hingga hari ke-13 baru beredah ke Mekah. Ini dinamakan sani. Jadi barang siapa yang hendak melakukan nafar awal boleh, atau hendak melakukan nafar sani pun boleh. Yang demikian itu bolehlah dipilih oleh orang yang takwa kepada Allah, iaitu orang-orang yang mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala yang ditegah. Allah memperingatkan bahawasanya manusia itu akan dihimpunkan kepadanya kelak untuk menerima balasan di atas takwanya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma qalbihi wa huwa aladdul khisam. 200 ayat 204. Ada setengah manusia menyebabkan engkau tertarik hati kepada tutur katanya semasa hidup di dunia, dan ia mempersaksikan kepada Allah akan apa yang ada di dalam hatinya, sedang ia sebenar-benarnya musuh. Huraiannya, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan betapa buruknya perkataan orang-orang munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Nabi telah takjub dan tertarik hati dengan tutur kata mereka yang lemah lembut. Karena pandainya di dunia ini, mereka berpura-pura dan bermuka-muka menjadi penyokong Nabi, sehingga sanggup ia beria-ia naik saksi kepada Allah di atas ketulusan hatinya. Padahal yang sebenarnya adalah ia musuh yang sejahat-jahatnya, musuh bagi Nabi dan musuh bagi pengikutnya. Orang yang dikatakan dalam ayat ini mengikut setengah ahli tafsir adalah Al-Akhnas bin Shuraik Al-Takhafi, yang menjadi kawan kepada kumpulan suku Bani Zuhrah yang dahulunya pernah beredar bersama kumpulan mereka yang selama 300 orang meninggalkan medan perang Badar. Kumpulan suku Bani Zuhrah ini telah datang bersama-sama angkatan perang kaum musyrikin, kaum Quraisy Mekah, untuk menentang Rasulullah SAW dan tentera-tenteranya di medan perang Badar. Kerana pada mulanya angkatan Rasulullah nak menyekat kafilah perniagaan orang Quraisy Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Dalam perjalanannya pulang ke Mekah dari Syam, malangnya khalifah ini telah terlepas. Sebaliknya, angkatan Rasulullah itu telah bertembung dengan bala bantuan yang datang di Mekah yang hendak membantu Abu Sufyan. Di sebuah tempat dinamakan Badar, maka Al-Aqlas inilah yang menasihatkan suku Bani Zuhrah dengan katanya, Muhammad itu anak saudara kamu kerana ibu Nabi SAW, Aminah binti Wahab dari suku Bani Zuhrah. Sekiranya ia dusta, semua orang sudah pun berpuas hati dengan kamu. Dan sekiranya ia benar tentang surat agamanya, kamu sebahagian-bahagian manusia. Mereka menjawab, benar katamu. Kemudian Al-Akhnas berkata pula, bagaimana kalau aku mengajak kamu semua beredar perang? Mereka bersetuju dengan cadangannya lalu meninggalkan medan perang Badar. Tidak mau lagi memerangi Rasulullah SAW. Dialah seorang yang manis tutur katanya dan elok rupanya, pernah datang menemui Rasulullah untuk menunjukkan keislamannya sampai menceritakan kepada baginda tentang dirinya dan peristiwa Badar dahulu sebagai tanda kasihnya kepada baginda, dan bersumpah dengan nama Allah bahawa semua yang dikatakannya itu benar untuk membuktikan ketulusan hatinya. Rasulullah SAW menyambut dengan baik sambil didudukkannya di sisinya. Padahal akhirnya seorang munafik, maka Allah memberitahu Rasulnya supaya jangan takjub atau lekas tertarik kepada orang-orang munafik seperti Akhnas ni. Sebagaimana terbuat dalam ayat ini, bahkan orang yang maka itulah musuh yang paling jahat. Kemudian Allah menyatakan pula sifat orang munafik itu pada ayat seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar mendapat taufik hidayah daripada Allah untuk kita amal yang kita sampaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya indaka hajati ilai. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku titipkan, simpankan kepadamu apa-apa yang telah aku baca, dan kembalikan ia kepadaku ketika aku berhajat kepadanya, memerlukannya. Amin.